Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Ahli Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan negara Brunei Darussalam tetap komited untuk bekerjasama dengan ekonomi-ekonomi APEC bagi mencapai masa hadapan yang lebih baik seperti yang dihasratkan dalam visi APEC Putrajaya 2040. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa berkenan menyertai para pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC bagi mesyuarat The APEC Informal Leaders Retreat secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman malam tadi. Mesyuarat APEC yang telah dipengerusikan oleh The Right Honourable Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand, selaku pengerusi APEC bagi tahun 2021, antara lainnya memberi tumpuan kepada usaha-usaha sektor ekonomi dan kesihatan dalam bertindak balas terhadap pandemik COVID-19 di rantau Asia Pasifik. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan pentingnya APEC meneruskan kerjasama rapat dalam mengharungi cabaran-cabaran semasa. On this note, I would like to share 3 points. First, expediting COVID-19 vaccination is imperative for economic recovery. Therefore, APEC's work should continue to complement international efforts in securing equitable and affordable access to these global public goods. Moving ahead, there is merit in encouraging cooperation to jointly produce COVID-19 vaccines and toolkits in the Asia-Pacific region. Second, we have to rethink our approach to economic development to better attain sustainable and inclusive growth. The pandemic has impacted our people's job and livelihood, as well as transformed industries. It has also accelerated the adoption of technology and advanced the green growth agenda. Efforts to empower our people, enhance MSMEs' productivity, build sustainable infrastructures, and leverage on innovative technologies are keys to adapting to the new normal. For Brunei Darussalam, our economic blueprint also recognizes these as critical enablers in our own journey towards a dynamic and sustainable economy by 2035. We therefore look forward to close cooperation through the sharing of best practices and capacity building. Third, increasing international trade is critical for global economic recovery. We need to ensure that global trade governance will rebuild confidence in the multilateral trading system and support economies in building back better. In this regard, we appreciate APEC's strong support for the work of the WTO and look forward to a successful WTO Ministerial Conference this year. To conclude, Madam Chair, as we move towards recovery, Brunei Darussalam remains committed to work closely with APEC's economies in realizing a better future, as envisioned in the APEC Putrajaya Vision 2040. Terdahulu sebelum itu, pengerusi APEC 2021 dalam ucapan pembukaannya antara lainnya menekankan mesyuarat tersebut merupakan satu peluang bagi memperbaharui komitmen untuk penglibatan semua dan membina tindak balas kolaboratif terhadap pandemik COVID-19. Dalam mesyuarat ini, para pemimpin mendengarkan pembentangan daripada Kristalina Georgieva, Pengarah Urusan Dana Monetar Antarabangsa IMF,
dan Michael Ryan, pengarah eksekutif program kecemasan kesihatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, yang antara lainnya bersetuju pandemik itu mengetengahkan tentang kurangnya persediaan, koordinasi dan kedayatahanan dalam kalangan ekonomi APEC dan pentingnya untuk membuat pelaburan ke arah sistem kesihatan yang kukuh. Ini adalah sebagai tambahan ke atas 4 bidang utama yang difokuskan oleh pihak IMF, iaitu perubahan iklim, transformasi digital, kerentanan masyarakat dan pertumbuhan inklusif. Para pemimpin juga menekankan kepentingan untuk memastikan akses vaksinasi yang saksama dan berpatutan, mengukuhkan rantaian bekalan di bawah sistem perdagangan yang berdasarkan peraturan dan perintah antarabangsa serta memupuk kerjasama lebih erat bagi memudah cara pergerakan barang-barang asasi. National security, therapeutics and personal protective equipment. I would like to propose the following three. All of us. The final theme Perdana Menteri New Zealand dalam ucapan penutupan mengalu-alukan komitmen ekonomi APEC untuk mengukuhkan sistem kesihatan, melestarikan ekonomi semasa krisis kesihatan dan mempercepatkan pemulihan ekonomi dengan memfokuskan perdagangan dan inklusiviti tanpa ada sesiapa yang tertinggal. Pada penghujung mesyuarat, kenyataan informal APEC Leaders Retreat on COVID-19 telah diluluskan. I'll do so with the universal sign of agreement, the thumbs up. Satu kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 283 kes. Kes 283, seorang lelaki warga negara Indonesia berumur 38 tahun yang tiba di negara ini dari Jakarta, Indonesia melalui Singapura pada 9 Julai 2021. Beliau mula mengalami batuk, selsema dan sakit tekak pada hari keempat selepas ketibaan, iaitu semasa sedang berada dalam kuarantin. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati 8 kontak terdekat bagi kes tersebut, iaitu mereka yang membuat perjalanan bersama-sama beliau dari Indonesia. Sementara itu, 2 kes sembuh dilaporkan, manakala 20 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 142 kes. 749 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,932 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 68 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 147,357 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 15 Julai 2021 seramai 140 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 106,086 orang, iaitu 23.4%. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 19,125 orang, iaitu 4.2%, dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 17,616 orang. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan rang-rang Perintah Akta Pensyen Umur Tua dan Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 akan berkuat kuasa bermula 1 Oktober 2021. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa menitik beratkan dan memberi keutamaan terhadap kebajikan dan kesejahteraan orang kelainan upaya OKU di negara ini agar sentiasa dijaga dan dipelihara selaras dengan dasar negara dan inisiatif Majlis Kebangsaan Isu Sosial di bawah Pelan Tindakan Orang Kelainan Upaya serta komitmen negara di bawah Convention of the Rights
Convention on the Rights of Persons with Disabilities dalam memastikan orang kelainan upaya diberi peluang saksama bagi menjalani kehidupan secara inklusif di negara ini. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam siaran medianya memaklumkan bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan golongan OKU di negara ini sentiasa terjamin, beberapa peruntukan di bawah Akta Pencen Umur Tua dan Hilang Upaya Penggal 18 telah dipindah untuk mengukuhkan penjagaan dan pemedulian golongan OKU dan memastikan pemberian allowance kepada yang benar-benar layak dan juga tiada keciciran. Akta tersebut juga akan dikenali sebagai Akta Pencen Umur Tua dan Allowance Kurang Upaya. Satu rang undang-undang bergelar Perintah Orang Kurang Upaya juga telah digubal bagi memastikan golongan OKU mendapat pengiktirafan dan perlindungan yang sewajarnya. Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Kurang Upaya Pindaan 2021 menetapkan pencen umur tua dan allowance kurang upaya hanya diberikan kepada rakyat negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap yang tidak mempunyai warga negara lain dengan syarat mereka menetap atau berada di negara ini pada tempoh-tempoh yang ditetapkan melalui pindaan akta, memperkenalkan allowance penyedia penjagaan melalui Peraturan 8A-1 iaitu Care Provider Allowances, Old Age and Disability Pensions Regulations sejumlah RM250 sebulan bagi penerima allowance kurang upaya di bawah garis pandu Jabatan Pembangunan Masyarakat mengemas kini kriteria kelayakan allowance kurang upaya dengan menghilangkan syarat tidak dapat bekerja dan menukarnya kepada pengesahan dari pakar perubatan yang akan menilai dari segi tahap ketidakupayaan mengikut garis pandu yang akan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan memastikan orang kelainan upaya juga akan berhak menerima allowance kurang upaya di samping pencen umur tua apabila mencapai umur 60 tahun. Perintah Orang Kurang Upaya 2021 memfokuskan kepada definisi orang kurang upaya, pendaftaran orang kurang upaya dan pelindungan khusus orang kurang upaya bagi kesalahan penderaan dan pengabaian seperti berikut. Definisi orang kurang upaya bab 2 termasuk seseorang yang mempunyai kecacatan jangka panjang tingkah laku, komunikasi, perkembangan, fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat sepenuhnya dari keberkesanan penyertaannya dalam masyarakat. Penubuhan pendaftaran orang kurang upaya melalui bab 6 iaitu registration, pendaftar iaitu pengarah pembangunan masyarakat akan menyimpan dan menyelenggarakan suatu daftar orang kurang upaya yang mengandungi nama dan alamat serta butir-butir lain semua orang kurang upaya yang didaftarkan di dalamnya dan pelindungan khusus bagi orang kurang upaya melalui bahagian 4 iaitu offences against persons with disabilities yang memperuntukkan kesalahan-kesalahan terhadap orang kurang upaya dengan membawa hukuman berat. Sesi pemberigaan mengenai rang Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Hilang Upaya Pindaan 2021 dan rang Perintah Orang Kelainan Upaya 2021 akan dilaksanakan bersama pihak-pihak berkepentingan, khususnya penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung, Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU, Persatuan-Persatuan dan Pertubuhan-Pertubuhan Orang Kelainan Upaya. Negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina telah menikmati hubungan dua hala yang baik melalui kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat kepada rakyat kedua-dua buah negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menekankan perkara itu semasa majlis penandatanganan perjanjian pengelakkan cukai 2 kali dan pencegahan pelarian fiskal berkenaan cukai-cukai ke atas pendapatan DTA di The Empire Brunei. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Leo bin Abdullah, melalui perjanjian ini hubungan dua hala kedua buah negara akan dapat dipertingkatkan dan sekaligus mewujudkan persekitaran yang kondusif dan menarik bagi perniagaan. DTA will hopefully send a very clear signal to our private sector that we are committed to create conducive and attractive environment to do businesses in each other's country. So provide greater tax certainties, clarifying taxing rights, and eliminating double taxation, among others. So hopefully it will also facilitate the government of Brunei Darussalam and government of the Republic of the Philippines in exchanging information, ensuring greater transparency on tax matters to be in line with the developed global standards. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua.
Sementara Yang Berhormat Carlos G. Dominguez ketiga, Setiausaha Keuangan Republik Filipina, menandatangani bagi pihak Kerajaan Republik Filipina. Melalui perjanjian ini, kedua-dua negara akan dapat meningkatkan lagi kerjasama ekonomi, pelaburan dan perdagangan, terutama melalui sektor-sektor swasta yang mana setentunya akan memperoleh manfaat dari cukai yang dikenakan di kedua-dua buah negara. Penggemar sukan golf kini boleh mendapatkan pelbagai peralatan sukan golf di kedai golf bahagian tingkat atas Pusat Membeli Belah Mabuhay Jalan Kebangsaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Abang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kedai Golf Nation ini menawarkan pelbagai jenis peralatan golf dan beroperasi setiap hari mulai 9 pagi hingga 9 malam. Lapan belas anak damit yang lahir di daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait pada 15 Julai 2021 diraikan pada Majlis Kesyukuran dan Penyampaian Cenderamata. Tiada kelahiran anak damit dicatatkan di daerah Tutong dan daerah Temburong tahun ini. Majlis tersebut antara acara utama sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Maha Mulia ke-75. Di daerah Brunei dan Muara, 14 anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kemarin Majlis Kesyukuran dan Penyampaian Cenderamata diadakan di Blok Wanita dan Kanak-kanak Hospital berkenaan. Penyampaian cenderamata daripada Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke Bawah Duli Maha Mulia yang ke-75 disempurnakan oleh Datin Paduka Haji Zahra binti Haji Muhammad, Isteri Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sumbangan berupa keuangan berjumlah RM100 dikreditkan dengan membuka akaun Simanja di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, voucher RM50 untuk barang keperluan anak damit, sijil penghargaan dan potret kenangan ibu bapa dengan anak damit. Pada majlis ini, Perbadanan Taib juga menyumbangkan cenderamata berupa akaun Simanja berjumlah RM200 dan hamper barang keperluan anak damit bernilai RM50 disampaikan oleh Datin Hajah Khalsum binti Haji Sohaili, Isteri Menteri Pertahanan kedua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bagi memberkati majlis pada pagi ini, di daerah Belait, 4 anak damit dilahirkan di Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait. Majlis Kesyukuran dan Penyampaian Cenderamata kepada anak-anak damit berkenaan disempurnakan oleh Dayang Hajah Siti Raudah Hazimah binti Haji Abdul Wahab, Isteri Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sumbangan cenderamata daripada Perbadanan Taib disampaikan oleh Dan Sharifah Ratna binti Haji Said Abdul Rahim, Ketua Jabatan Sumber Tenaga Manusia dan Pentadbiran. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD juga menyumbangkan cenderamata berupa produk Satu Kampung Satu Produk, 1K 1P pada majlis di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Hospital Sri Sri Begawan Kuala Belait. Umat Islam di negara ini akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu ini dan pada hari raya tersebut agama Islam mensyariatkan satu ibadah yang merupakan salah satu dari syiar agama Islam iaitu melaksanakan ibadah korban dengan menyembelih binatang ternakan seperti unta, kambing, kerbau atau lembu. Khutbah Jumaat kemarin menjelaskan ibadah korban merupakan sebahagian dari syiar agama yang mesti kita agungkan dan kita hormati. Khutbah Jumaat bertajuk mengagungkan ibadah korban juga mengingatkan hukum melakukan ibadah korban adalah sunnah muakkad, iaitu sunnah yang sangat dituntut bagi orang-orang yang berkemampuan untuk melakukan ibadah korban. Peluang yang tidak ternilai dan hanya datang beberapa hari dalam setahun di bulan Zulhijjah ini tidak wajar diabaikan dan dilepaskan begitu sahaja. Jamaah yang dirahmati Allah, adapun antara kesan positif ibadah korban dari segi keagamaan dan kemasyarakatan itu ialah antaranya: pertama, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar takwa. Kedua, memupuk sikap belas kasihan
terhadap golongan yang tidak berkemampuan. Ini jelas melalui pengagihan daging-daging korban tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya, khususnya kepada para fakir miskin dan kepada golongan yang memerlukan. Ketiga, mengeratkan hubungan persaudaraan sesama kita. Keempat, mendidik kita untuk bersikap tolong-menolong dan bekerja sama. Ini kerana melalui ibadah kurban, masyarakat kita sebagaimana lazimnya akan memucang-mucang dan bekerja sama dalam urusan penyembelihan binatang ternakan, melapah daging dan seterusnya mengagih-agihkan daging kurban tersebut. Beralih ke sukan. Pusat Ihsan Al-Amir Al-Hajah Mariam kini menganjurkan pertandingan golf amal Pusat Ihsan ke-21. Pertandingan 3 hari itu berlangsung di Klub Golf Pantai Mentiri. Antara yang ikut serta Yang Berhormat Datuk Seri Setia Juruterawang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, selaku yang di-Pertua Klub Golf Pantai Mentiri. Pertandingan mengetengahkan The Patrons Challenge Trophy yang dibukakan kepada para pemain golf wanita dan pemain golf veteran. Pertandingan golf amal ini adalah bagi untuk mengutip dana Pusat Ihsan dan selain kempen kesedaran awam berterusan pusat berkenaan terhadap pemedulian dan penjagaan orang kurang upaya.